Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa, Khamis, edisi Selasa 31 Mei 2022 bersama dengan 30 Syawal. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik, bagi mereka yang menyambut Hari Pesta Kaamatan dan juga Hari Gawai, selamat menyambutnya. Baik, kita akan memulakan terlebih dahulu dengan segmen Sahih. Makluman berita palsu bagi pelanggan Maidin yang dihargai. Laman sesawang yang tular seperti berikut adalah palsu. Segala peraduan dan pertandingan hanya akan dimaklumkan melalui laman media sosial rasmi Maidin Malaysia sahaja. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dan tidak menyebarkan berita palsu. Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi talian khidmat pelanggan Maidin di 1300 308786. Baik, saudara-saudari, apa yang tertera di kaca TV anda semuanya adalah palsu mengenai MDEC. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mempercayai info palsu yang disebar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Sentiasa semak dahulu kesahihan sesuatu info yang diterima sebelum mempercayainya. Pastikan yang anda menyemak terlebih dahulu. Bagi mengelakkan kanak-kanak yang dijangkiti menyebarkan penyakit ini, ibu bapa dan penjaga kepada pesakit HFMD dinasihatkan untuk elakkan daripada membawa pesakit HFMD ke tempat awam agar penyakit ini tidak merebak. Cara-cara membasmi kuman, disinfeksi, caranya mudah, campur air dengan bahan basmi kuman, ikut arahan penggunaan pada label produk, rendam alat mainan dan peralatan makan dan minum dalam larutan selama 5 minit. Jangan lupa untuk bilas dan keringkan. Mop atau lap permukaan tercemar seperti lantai, tandas, tombol pintu tandas, sinki dan kepala paip, permukaan meja dan lakukan sekurang-kurangnya 2 kali sehari sebelum dan selepas sesi harian. Baik, kes denggi sedang meningkat di negara kita. Orang ramai perlu memastikan kediaman masing-masing bebas dari tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan pembersihan atau pelupusan bekas yang boleh menakung air. Sedikit info, terdapat 2 jenis demam denggi. Yang pertama, demam denggi biasa dan demam denggi berdarah yang boleh membawa maut. Cara-cara pencegahan, memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk, menggunakan semburan serangga untuk membunuh nyamuk. Lindungi diri anda daripada gigitan nyamuk. Baik, apa yang perlu anda lakukan sekiranya menjadi mangsa penipuan? Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 atau nombor belakang 1599. Anda juga dinasihatkan untuk membuat laporan polis di balai polis terdekat. Majukan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit kepada bank yang berkenaan dan juga kumpulkan bukti dan rekod insiden untuk membantu pihak polis membuat seperti contoh dokumen perjanjian, nombor akaun perbankan, rekod koresponden dan juga slip deposit. Sempena SHMMP Pesta Kaamatan dan Hari Gawai, apakah kewajipan peniaga terhadap barangan harga terkawal? Ingat, tidak menjual melebihi harga kawalan yang ditetapkan, menggunakan tanda harga warna merah jambu, menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan dan juga memastikan bekalan barangan mencukupi di pasaran. Kegagalan peniaga mematuhi kewajipan di atas boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kerajaan tidak akan berkompromi selain tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang menyorok, menyimpan atau sabotaj terhadap bekalan ayam di pasaran yang dapat menjejaskan kehidupan rakyat. KPDNHP akan bertindak.
Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang disambut pada 1 Jun 2022, istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun TUDM ke-64 akan diadakan pada 1 Jun 2022 di Pengkalan Udara Subang. TUDM telah melaksanakan persiapan bagi istiadat perbarisan tersebut yang telah bermula pada 28 Mei sehingga hari sebenar sambutan pada esok hari 1 Jun 2022 yang akan disertai dengan terbang lintas hormat pesawat-pesawat TUDM. Sepanjang latihan bagi menyempurnakan acara sambutan, pesawat-pesawat TUDM akan melaksanakan penerbangan rendah dan penerbangan taktikal bagi latihan demonstrasi keupayaan semasa Hari Ulang Tahun TUDM yang ke-64. Orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak cemas dan risau sekiranya melihat pesawat-pesawat TUDM terbang rendah yang dapat disaksikan di beberapa kawasan sekitar Lembah Kelang. Pastikan saya berehat seketika dan akan kembali sebentar lagi. Ingat, tak pasti, jangan kongsi. Saksikan secara langsung Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 10 pagi bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.gov.my. Keluarga Malaysia. OPR naik, apa kesan terhadap anda? Untuk anda yang menabung, kenaikan OPR adalah satu durian runtuh. Pulangan yang anda akan nikmati adalah amat baik dan lebih daripada biasa. Untuk anda yang telah melakukan pinjaman dan pembiayaan, kenaikan OPR ini adalah isyarat bahawa pembayaran anda akan bertambah. Kos yang anda tanggung adalah lebih meningkat. Maka kita harus ingat, kenaikan OPR ini adalah demi untuk kebaikan bersama, untuk kita memastikan kestabilan harga, untuk kita memastikan kestabilan ringgit Malaysia dan untuk kita memastikan pertumbuhan sejagat ekonomi yang lestari. Kenaikan OPR ini adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan. Kenaikan OPR ini adalah salah satu daripada instrumen Bank Negara untuk mengawal ekonomi kita daripada berlakunya hyperinflasi. Saksikan istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 pada hari Rabu 1 Jun 8.55 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM serta di rtmklik.rtm.gov.my. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan sebenarnya. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Terima kasih kerana masih lagi bersama saluran berita RTM. Ingat, pastikan saya baru kongsi, kita dalam fasa peralihan ke endemik, jadi sentiasa mematuhi SOP yang telah digariskan demi mengekang penularan COVID-19 dan juga HFMD yang semakin meningkat di kala ini. Baik, kita akan teruskan dengan segmen semasa. Kerja-kerja pembaikan paip dasar laut yang bocor dari Tanah Besar ke Pulau Langkawi akan dimulakan selepas selesai kerja-kerja mengaudit kerosakan yang memakan belanja sebanyak RM50 juta.
Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, tujuan itu ialah bagi pihaknya untuk memohon peruntukan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Kerosakan tersebut dipercayai akibat sauh kapal yang terkena paip yang memberi kesan kepada kehilangan air terawat sejumlah 20 juta liter sehari. Ia membabitkan 23 paip dasar laut selepas kebocoran dikesan pada jarak 3 km atau di tengah laut antara Perlis dan Langkawi. Industri elektrik dan elektronik E&E terus kekal sebagai penyumbang utama ekspor pembuatan di negara ini. Meski berdepan 2 tahun cabaran pandemik COVID-19, tahun lalu sahaja ekspor produk E&E berjaya mencecah RM455.7 bilion, meningkat sebanyak 18% berbanding tahun 2020. Menurut Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ia juga mewakili 36.8% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara. Beliau berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-50 industri E&E Malaysia di Ibu Negara malam tadi. Tambah Muhammad Azmin, peranan industri E&E kini semakin penting menuju era ekonomi digital dan hijau. Bagi memastikan kemampanannya, ekosistem industri E&E yang komprehensif diperkukuh menerusi rancangan Malaysia ke-12. Antaranya melalui strategi untuk mempercepatkan peralihan kepada ekonomi karbon sifar bersih. Kerajaan Perak akan menjalankan pembenihan awan untuk mengatasi masalah paras air di empangan kolam Bukit Merah di Bagan Serai yang semakin surut. Dalam pada itu, Perak juga merancang untuk membina terowong air yang menghubungkan Sungai Perak dan empangan Bukit Merah bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan air pada musim kemarau. Menteri Besarnya Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, kos pembinaan terowong tersebut masih di peringkat kajian. Beliau menyatakan demikian selepas hadir pada program Menteri Besar bersama rakyat mesra daerah Larut, Matang dan Selama di Cangkat Jering. Tambah Datuk Seri Sarani, buat masa ini kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan dan membuat permohonan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk projek pembinaan awan bagi mengisi air di kawasan berkenaan. Kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pengurusan sisa pepejal di negara ini masih rendah dan perlu sentiasa didedahkan dengan maklumat. Pengurusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Datuk Rizalman Mokhtar berkata, dianggarkan lebih 38,000 tan sisa domestik dan 17,000 tan sisa makanan dihasilkan rakyat Malaysia setiap hari ketika ini. Malah jumlah tersebut akan meningkat sehingga 20% setiap kali menjelang musim perayaan. Masalah ini dihadapi setiap tahun dan ia memerlukan perubahan sikap orang ramai dalam memastikan pengurusan sisa pepejal yang lebih efektif. Menurut Rizalman, ketika ini pihak SW Corp sedang giat melakukan pelbagai usaha dalam memastikan tahap pengurusan sisa pepejal di negara ini sentiasa baik. Namun, pendekatan terbaik dalam pengurusan sisa pepejal adalah bermula daripada sikap dan tahap kesedaran rakyat yang menjadi sumber asal kepada masalah tersebut. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM100,000 pembekalan vaksin untuk lembu bagi mengelak penyakit kulit kental LSD oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu. Pengarah JPV Terengganu, Dr. Anun Man berkata, sejak Oktober lepas hingga April tahun ini, hampir 13 ekor lembu daripada 695 premis di negeri ini telah menerima vaksin LSD oleh JPV. Tambah Dr. Anun, kesemua binatang tersebut turut bebas daripada jangkitan penyakit kuku dan mulut FMD selain penyakit kulit kental LSD.
Ketika ini terdapat 121 jenis penyakit yang wajib dilaporkan kepada JPV dan ia telah diwartakan di bawah Seksyen 2 Akta Binatang 1953 dalam kurungan Akta 647 supaya langkah pencegahan dapat diambil mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan jawatan itu. Untuk rekod, setakat ini 60 ekor lembu disahkan dijangkiti penyakit LSD di Terengganu sejak wabak itu dikesan pada Mei tahun lepas. PM Perdana Menteri lantik 6 ahli panel Badan Pemantau Bebas SPRM bagi tempoh 2 tahun. Seramai 6 individu dilantik secara pentadbiran oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai ahli panel Badan Pemantau Bebas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi tempoh 2 tahun. 5 daripada yang dilantik sebagai ahli panel penilaian operasi PPO yang merupakan lantikan semula. Manakala seorang lagi sebagai ahli panel perundingan dan pencegahan rasuah PPPR baharu bagi menggantikan seorang ahli panel bebas yang telah meletak jawatan Disember tahun lalu. Kesemua individu yang dilantik tersebut terdiri daripada golongan profesional serta pakar dari pelbagai bidang untuk mewakili masyarakat bagi memantau pelaksanaan fungsi dan operasi SPRM. Tempoh pelantikan ahli PPO dan PPPR berkuat kuasa mulai 1 April 2022 sehingga 31 Mac 2024. Tindakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang memproses tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 di bawah kategori penyakit khidmat bermula 1 April lepas dibuat memandangkan Malaysia kini telah beralih ke fasa endemik. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata, tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 yang sebelum ini dikategorikan sebagai tuntutan pekerja orang berinsurans OB merupakan inisiatif Perkeso untuk bersama-sama kerajaan membantu rakyat menghadapi kesan penularan wabak COVID-19 tersebut. Awang berkata tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 yang sebelum ini dikategorikan sebagai tuntutan pekerja orang berinsurans OB adalah bagi membantu golongan pekerja yang dijangkiti COVID-19 memandangkan semua pihak termasuk majikan dan pekerja di kebanyakan sektor terkesan dengan penularan wabak tersebut. Perkeso dalam kenyataan sebelum ini berkata bermula 1 April, pertubuhan tersebut akan memproses tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 di bawah kategori penyakit khidmat. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI hari ini memberi jaminan bahawa bekalan makanan dalam negara masih mencukupi dan negara belum sampai ke peringkat krisis makanan seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian itu, Datuk Badrul Hisham Mohamad berkata, meskipun terdapat sedikit gangguan terhadap bekalan makanan, khususnya ayam dan gandum, namun ia tidak menjejaskan bekalan negara. Ini kerana sekitar 94% pengeluaran ayam adalah untuk bekalan tempatan, manakala 6% sahaja untuk dieksport. Secara keseluruhan, negara kita mengeluarkan sekitar 54 juta ekor ayam sebulan dan kapasiti pengeluaran ini boleh menampung keseluruhan keperluan rakyat. Keputusan kerajaan untuk memansuhkan kelulusan kuota import AP bahan makanan berkuat kuasa serta-merta pada 18 Mei lepas adalah langkah tepat untuk menstabilkan harga makanan. Profesor Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin berkata, ketika ini dunia sebenarnya mengalami krisis kos makanan, menyaksikan kenaikan harga bahan makanan termasuk bijirin bagi ternakan sekaligus menyebabkan harga makanan meningkat. Katanya berdasarkan maklumat daripada pemain industri, langkah yang diambil kerajaan itu mula menunjukkan kesan positif apabila dikatakan terdapat penurunan harga bekalan makanan di pasaran. Pemansuhan AP betul-betul menolong rakyat untuk mendapatkan harga yang adil. Ia tidak murah tetapi harga yang adil dan kompetitif.
Bagi bakal jemaah haji, anda diminta untuk menjaga nama baik negara dalam menunaikan rukun Islam kelima itu dan mengelak daripada terlibat dalam sebarang kekecohan yang boleh menyebabkan ancaman kepada keselamatan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Idris Ahmad. Negara Malaysia sangat dipandang tinggi oleh jemaah di seluruh dunia dengan disiplin, adab, kesopanan dan kesungguhan dalam menunaikan ibadah haji, seperti mana kekaguman Kerajaan Arab Saudi melihat tabung haji menguruskan jemaah dengan efisien dan baik. Teruskan melalui saluran berita RTM untuk mendapatkan info yang sahih dan tepat. Kita berjaya seketika dan jangan ke mana-mana. Saksikan istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 pada hari Rabu 1 Jun 8.55 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM serta di rtmclick.rtm.gov.my. dalam usaha memperbaiki mutu perkhidmatan jalur lebar berhubung dengan 5G. DNB akan diletakkan di bawah kawal selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan DNB juga disyaratkan supaya kos borong hendaklah lebih murah daripada kos 4G. Pelaksanaan kontrak tidak kurang daripada 61% daripada kerja-kerja pembinaan infrastruktur hendaklah diuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang mencukupi syarat dan mempunyai lesen-lesen yang diperlukan. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Saksikan secara langsung Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 10 pagi bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.gov.my. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Kita dah masuk ke segmen terakhir kita, segmen notifikasi. Sedikit info untuk anda semua. Inflasi makanan melambung 4.1% pada April tahun ini. Dan juga inflasi makanan pada 1 April meningkat 4.1% dengan 89.1% item makanan bagi kumpulan makanan dan minuman yang telah merekodkan kenaikan. Baik, bagi mereka yang berada di rumah pada malam ini, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif untuk mendapatkan info yang lebih lanjut mengenai Malaysia dan inflasi makanan. Bersama dengan tetamu Dr. Juwita Mohamad, Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan, Pemangku Pengarah Penyelidikan, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas dan juga panel nombor 2 Profesor Dr. Bajoy Bardai, Penganalisis Ekonomi. Baik, seterusnya,
Lintas langsung istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia yang ke-64. Jangan lupa untuk saksikan di saluran berita RTM dan juga di TV1 bermula pada pukul 9 pagi. Bagi anda yang tidak punya akses kepada saluran berita RTM, anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Mobile dan menonton di mana saja anda berada. Baik, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan berlangsung 2 hari saja lagi pada hari Khamis 2 Jun sehingga hari Sabtu 4 Jun 2022 bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu Kuala Nerus, Terengganu Darul Iman pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jangan lupa untuk datang kerana banyak program-program menarik dan juga banyak info-info menarik yang akan disediakan untuk anda sepanjang tempoh tersebut. Baik, pertandingan pengumpulan buangan elektrik dan elektronik e-waste peringkat sekolah-sekolah di Negeri Sembilan. Jangan lupa untuk daftar dan juga anda boleh scan kod yang tertera di kaca TV anda. Yang pertama adalah untuk mendaftar dan juga yang kedua untuk mengumpul dan juga untuk membawa semua barangan kumpulan yang dikumpulkan pada hari kutipan. Yang menarik, hadiah pertama merupakan wang bernilai RM1,000 dan yang kedua RM900 dan yang ketiga RM800. Baik, pertandingan kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022 berbaki 1 hari lagi yang akan bermula pada 1 hingga 30 Jun 2022. Bagi mereka yang ingin mendaftar, anda boleh scan kod yang tertera di kaca TV anda. Baik, Hari Tanpa Tembakau Sedunia ke arah generasi bebas rokok, tembakau, penyakit jantung, penyakit kardiovaskular lain dan strok merupakan penyebab utama kematian di dunia. Penggunaan tembakau dan pendedahan asap rokok menyumbang kepada kira-kira 12% daripada semua kematian akibat penyakit jantung. Tembakau merupakan ancaman kesihatan awam terbesar yang dihadapi oleh dunia, membunuh lebih daripada 7 juta orang setahun. Penyebab utama Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) adalah asap tembakau termasuk pendedahan asap rokok basi atau pendedahan pasif. Hari Bersama Pelanggan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia yang akan bermula pada hari ini sehingga 1 Jun 2022 daripada pukul 9 pagi hingga 4 petang di Dewan Seroja Kem Kementah, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Di sana ada juga kempen derma darah. Bagi mereka yang ingin menderma darah, jangan lupa untuk menderma kerana kita kekurangan bekalan darah di Institut Darah Negara. Baik, notifikasi tadi mengakhiri Pastikan Saya edisi Selasa 31 Mei 2022. Ingat, Pastikan Saya baru kongsi, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang jika disabitkan kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.